Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Al-Ghufran, Hari Takwasa, semua para al-fadhil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam petikan nasihat para ulama tafsir. InsyaAllah pada kali ini kita ambil daripada tafsir Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala. Bagi jemaah yang ada Al-Quran, buka surah Al-An'am ayat 59. Surah Al-An'am ayat 59. Kita perhatikan ayat ini, ada beberapa kunci yang Allah SWT hadkan hanya di bawah ilmu Allah. Tidak diberinya kunci ini kepada malaikat, dan juga tidak diberi kunci ini kepada Pak Nabi SAW. Apalagi kalau kita nak beri kepada orang-orang yang mendakwa dia tahu benda ghaib, kita kata ini juga lagi berat. Jadi dalam ayat yang kita baca ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surah Al-An'am ayat 59. Jadi ayat ini Allah SWT cerita kepada kita beberapa perkara yang kita akan bincangkan insya-Allah. Sebab ini adalah merupakan satu perkara yang besar yang kita kena tahu. Kalau tidak, mungkin kita akan tersasar ataupun percaya kepada diayah-diayah yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku dia tahu benda ghaib. Maksud ayat ini, wa indahu ilmus ma'indahu mafatihul ghaib, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala perkara yang ghaib, mana yang kita tak nampak. Jadi Allah Ta'ala letak di sini kunci benda yang kita tak tahu, ilmu yang ghaib itu, la ya'lamuha illahu, tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Dia saja yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan juga di laut. Kita ni para jemaah sekalian, atas darat ni pun kita tak mampu nak tengok dah banyak mana adanya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menyelam dalam laut, lagi banyak rahsia makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala letak dalam laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Allah mengetahuinya, di bawah ilmu Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, illa fi kitabim mubin,
melainkan semuanya ada tertulis dalam kitab Lauh Al-Mahfuz yang terang dan nyata. Jadi jelas pada kita para jemaah sekalian, ayat ini, ayat yang Allah SWT sebut dalam ayat ini didetailkan lagi dalam ayat suratul Luqman. Tuan-tuan kena buka dua ayat ini. Suratul Luqman ayat 34. Ini dia panggil, Syekh Syangqiti rahimahullah ta'ala, dia tulis kitab dia, nama kitab dia Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Dalam kitab Adwa'ul Bayan ini dia panggil Tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul Quran bil Quran, maknanya Quran itu ditafsir dengan Quran. Macam ayat suratul An'am ayat 59 yang kita baca tadi, Allah Ta'ala detailkan lagi dengan ayat surah Luqman ayat 34. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Tanda ada lima kunci yang disebut di sini. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya pada si Allah pengetahuan yang tepat tentang bila kiamat. Sebagaimana ulama kata kiamat, dia panggil hari tanpa tarikh. Hari ada, semua orang tahu hari. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut apa? Kiamat tidak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Tarikh tak ada. Itu dia panggil hari tanpa tarikh. Hari ada, tarikh kita tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Iaitu hujan tu Allah SWT. Bila? Dia kata dua. Nanti lepas ni baru kita bincang. Wa ya'lamu ma fil arham. Tiga, Allah SWT yang mengetahui apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Anak laki-laki ke perempuan ke, putih ke hitam ke, comel ke tak comel, dua orang ke, kembar tiga ke, di bawah ilmu Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang tahu mengetahui dengan betul apa yang akan diusahakannya esok. Esok kita nak buat apa? Malam ni kita buat rancangan panjang, strategi yang begitu hebat, tapi esok jadi lain. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Maka Allah SWT letak supaya kita berfikir, jangan kita rasa kita je tahu, kita je yang pandai. Sebab apa? Allah SWT inna Allaha alimun khabir. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang sangat tahu apa yang berlaku. Baik para jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Kita tadabbur ayat ini. Dua ayat yang kita baca ini sangat besar, kerana ada 5 perkara kunci dianya hanya Allah Ta'ala yang pegang. Tidak diberi kepada malaikat dan tidak diberi kepada orang lain. Maka yang besar dalam tajuk ini, kalau kita nak ambil, tuan-tuan tanda tajuk dia mengetahui, menjiwai ilmu Allah. Maknanya kalau kita tahu, kita yakin semua perkara yang kita buat, termasuklah pernafasan dan niat kita, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Habis bagaimana yang besar-besar lagi yang kita berani buat. Kita berani buat maksiat, berani buat benda tak baik, berani lawan hukum Allah, berani meninggalkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita nak berdepan, nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat esok, dan bagaimana kita nak berhadap dengan Nabi SAW di akhirat esok.
apabila apa yang ditinggalkan oleh baginda tidak menjadi pegangan dan amalan kita. Baik, kita ambil satu persatu. Maka Nabi SAW telah menafsirkan 5 perkara yang tersebut tadi, iaitulah dengan ayat innallaha indahu ilmus sa'ah sabata fi sahih an jama'atin minas sahabah, iaitulah 5 perkara. Yang pertama, kita ambil satu-satu dan kita cuba huraikan secara ringkas. Dengan masa kita yang terhad ini, dia masa kita berubah. Bila mari musim nak masuk dah, nak hilang dah musim sejuk ni, dan masa apa ni, panjang lagi dia punya subuh lewat. Tapi subuh lewat pun bangun pula lewat juga. Patut kita dah kekal, dah bangun pukul 5, pukul 5. Walaupun subuh 6.20, panjang masa. 2 juzuk Quran kita boleh dapat khatam, kita boleh bermunajat di akhir malam. Tapi apa yang boleh buat? Tidur pun dia ikut jam juga, dia lari juga channel dia. 6.20 dia bangun pukul 6 ataupun kurang sikit. Jadi kita mengatakan payah kita nak letak waktu jam kita ni. Kita kata aku ni insya-Allah setelah lama dah tidur, berpuluh tahun, 60 tahun dah tidur, kita nak ambil pukul 5 mesti bangun. Tapi alhamdulillah ramai yang istiqamah, yang bangun bermunajat pada Allah Azza wa Jalla pada saat yang berkat itu, dan mereka tidak menceritakan kepada orang. Ini yang sangat penting dalam ilmu, sebab kita tahu Allah Ta'ala tahu semua. Kalau kita tak beritahu pada orang pun Allah Ta'ala tahu. Kalau kita beritahu pada orang pun Allah tahu. Bahkan ada masalah implikasi lain pula. Apabila kita dah tahu Allah tahu, kita nak cerita juga kepada orang supaya orang tahu di dalam ibadat perhubungan rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita muhasabah dalam tadabbur kepada ayat yang kita bincangkan ini. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu bila ke kiamat. Dalam surah Al-A'raf 187 Tuhan kata la yujalliha liwaqtiha illahu. Tak ada siapa yang boleh serlahkan bila ke waktu kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang lain tak kena cakap. Walaupun kita dah belajar dalam akidah kita, dalam tauhid Ahlus Sunnah yang kita belajar ini, bahawa kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berdasarkan kepada hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya, "Mata sa'ah?" Nabi jawab sepatah. Kata-kata Nabi yang cukup menarik. Nabi kata apa? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama binas sa'il." Nabi kata, orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau engkau tak tahu, jangan tanya. Sebab yang bawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Tiba-tiba Jibril pun tak tahu juga. Macam mana kan Nabi kata aku nak tahu? Kalau kau datang bagi tahu daripada Allah Azza wa Jalla, kita sama-sama tahu. Ini kita dua tak tahu. Walaupun kita dah belajar ilmu ni, tapi nampak gayanya kadang-kadang terlupa kepada ilmu. Anda ingat 10 tahun dulu ke berapa, apabila orang putih tulis sebuah buku kiamat berlaku pada tahun 2012 ke berapa, dulu dah lupa dah kan, 2012. Ramai yang tanya tu, betul ke Ustaz? Kata mana akidah kita? Akidah kita, kepercayaan kita, tak ada siapa tahu kiamat ni kecuali Allah. Tiba-tiba awak percaya dengan buku ni. Itu dia dipanggil tangkap muat. Kita ni apa saja orang bagi, orang panggil mudah koyak. Lebih-lebih lagi kalau mari daripada barat, mari daripada orang putih. Ni baru ni masih haji pun sibuk tunggu Imam Mahdi. Ni sehari dua ni muncul pula Imam Mahdi. Suka sangat dengan benda-benda yang gaib macam ni. Kerana itulah Nabi SAW, dia tahu masyarakat ni suka cari benda-benda mustaqbal, yang future, yang benda-benda masa depan. Maka baginda Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla menceritakan amaratis sa'ah. Jadi Nabi kata aku tak tahu bila kiamat, aku tak tahu, sebagaimana Jibril tak tahu. Tapi
ada tanda-tanda kiamat, maka Nabi SAW telah menyebut kepada kita beberapa tanda kiamat, sama ada yang besar, yang dekat dengan kiamat, atau yang jauh. Yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW yang jauh, iaitulah Nabi kata, bu'istu ana was-sa'atu kahataini, dibangkitkan aku dengan kiamat gini. Mana kalau kita tengok macam ni, apa tu? Tapi dah 1444 tahun dah ni, tak kiamat lagi. Lama dah, 1400 tahun dah tak kiamat lagi. Maksudnya ada makna jauh, ada makna dekat. Maknanya aku dengan kiamat macam ni, artinya tak ada lagi Nabi di celah. Mana Nabi yang terakhir sampai kiamat, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sehari dua ni kita dikejutkan dengan saudara-saudara kita di Turki dan sempadan Syria dengan gempa bumi. Memang disebut dalam hadis Nabi SAW akan berlaku kasratuz zalazil wal fitan, banyaknya gempa bumi, banyaknya fitnah yang berlaku. Ini juga min asyratis sa'ah ataupun min amaratis sa'ah, termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Tapi kita tak boleh nak itu. Maka jadi kita para pendakwa jangan gopoh. Sekali berlaku peristiwa, dah angkat bendera putih dah. Oh, kiamat nak berlaku dah sebab berlaku sekian. Banyak lagi siri-siri tanda-tanda kiamat tu banyak. Jadi ada sebuah buku yang saya dah baca, nama dia Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini. Buku ni sudah ada rakaman, tuan-tuan boleh tengok. Yang berminat dengan nak cari alamat kiamat ni, tengok di sini. Ada 130 lebih tanda-tanda yang disebut adalah hadis Nabi yang sahih, yang tak sahih, tapi diistinaskan bahawa disebut sebagai tanda kiamat. Dan kita boleh tengok dah berapa ratus dah yang terjadi dan yang akan terjadi. Tapi jangan gopoh. Ini dah berlaku ke, oh selalu tanda. Ini kita kata min, apa makna min? Sebahagian daripada tanda kiamat, betul. Tapi kalau nak kata itu dah, jangan mudah percaya dengan teori-teori yang ada itu. Jadi kiamat ni tak ada siapa tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama kata kiamat itu dua. As-sa'atu, kiamat itu ada dua. Yang pertama yang berlaku dekat kita, dia panggil as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Iaitulah apabila seorang individu mati. Itu kiamat bagi dia. Kita pun tak tahu bila tarikh mati, tak tahu juga. Lepas tu bila ada jemaah ni, bila dia belajar tentang hadis, ada hadis yang menyebut tentang kelebihan mati malam Jumaat. Ada kan hadis ni, kelebihan mati malam Jumaat. Jadi kebetulan keluarga dia tu duduk di ICU. Jadi sepakat pun dia minta doktor cabut dia punya wayar supaya mati malam Jumaat. Setelah doktor mengesahkanlah orang ni boleh dicabut dia punya wayar, bukannya sewenang-wenang. Buka wayar, tak mati pula. Subhanallah. Pada jangkaan dia dia kata mungkin dalam 3-4 jam lagi mati. Tak mati. Sampai minggu depan baru mati. Kita nak kata apa? Mana kita nak rancang suruh mati, tak mungkin. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Cuma as-sa'atul kubra, kiamat yang betul-betul kiamat, yang berlaku kemusnahan pada dunia ini, bila tu hak besar, hak hancurnya dunia ini, itu pun kita tak tahu bila. Kita tunggu tarikhnya, Allah Ta'ala akan tetapkan. Cuma kata Nabi SAW, Israfil, kita belajarkan dalam 10 malaikat yang besar tu, Israfil sekarang sedang ready, bersedia untuk pegang dia punya serunai, untuk nak tiup bila-bila Allah Ta'ala suruh. Dah ready dah dia. Kata Nabi SAW dalam hadis, Israfil sudah pun bersedia untuk meniup. Jadi kalau ada lagi teori-teori lagi, tuan-tuan dan puan-puan abaikan teori itu. Sekarang ni macam-macam orang keluar teori, umur dunia sekian-sekian, akan berlaku kiamat pada sekian. Abaikan, buat habis masa. Baik kita baca Quran, boleh pahala, daripada kita berkonspirasi, berteori yang tak sudah-sudah. Waktu Covid baru ni 2 tahun lepas, kuat sungguh teori konspirasi ni, banyak sungguh. Kita mengatakan sampai berlaku khilaf-khilaf, berpecah sama-sama kita sama para pendakwah pun kelahi dalam masalah ini. Sedangkan ummah dalam keadaan gawat kerana suasana yang begitu huru-hara, masjid ditutup,
majlis-majlis ilmu, tidak ada nak pergi kerja pun sukar, kita duk lari tentang konspirasi yang tak sudah-sudah. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Mana secara tepat nak kata turun hujan tak boleh. Tu meteorologi apa ni, kaji cuaca tu boleh buat. Itu dia tengok kepada pergerakan angin. Dia tengok angin ni menuju ke tempat ini dengan kelajuan sekian-sekian, dijangka. Sebab tu dia kata dijangka. Tapi walaupun dijangka, kita boleh nak ambil langkah berjaga-jaga. Tapi kalaulah terlalu berjaga-jaga sampai peringkat percaya 100%, sukar juga. Sebab ada kala tak menjadi, banyak tak jadi. Baru ni ramalan yang agak dahsyat lah. Dia sebut spesifik bahawa sungai, dia sebut sungai Durian, sungai dekat rumah saya tu akan naik air pada waktu sekian. Kita pun ada ceramah malam tu, saya batalkan ceramah, takut air naik tak boleh balik. Batal. Sampai orang majlis pula telefon, macam mana ustaz? Dah ada perahu, ada sampan ke tu? Tengok ke ramalan dia kuat. Saya kata sampan tak lagi. Tapi setakat pukul 6 petang, pukul 5 petang, dijangka pukul 6 air naik. Setakat pukul 5 ni hujan pun tak ada lagi. Habis macam mana ceramah kita? Nak kita jawab batal. Tengok, itu dipanggil percayanya kita sukar, tak percaya juga tak boleh. Jadi kita kena ambil langkah berhati-hati. Apabila ada ramalan yang mengatakan hujan akan turun, bolehlah langkah berhati-hati. Kalau rumah tu tiris, baiki atap. Kalau nak keluar rumah ada payung, bawa payung. Kata orang sedia payung belum hujan. Tapi kalau kita nak tepat 100%, tak mungkin. Allah Ta'ala dah sebut di sini, wa yunazzilul ghaiz. Dan kadang-kadang gelap di sini, hujan di tempat lain. Itu mungkin kita tidak tahu. Jadi kadang di banyak perkara ramalan-ramalan itu jangkaan. Tapi ada juga orang salah faham. Dia kata ini tidak membawa kepada syirik ke ustaz? Subhanallah. Tak. Yang bawa kepada mengaku benda gaib itu kalau jampi-jampi serampon. Contohnya kita nak buat kenduri, musim memang musim banjir. Sini musim tengkujuh, dia musim berapa? Kalau tempat kami ni bulan 12. Dia tahu dah bulan 12 ni musim banjir. Jadi kenapa kita nak pergi buat kenduri besar-besaran? Kamu dia pergi tanya bomo. Tok ayah kita nak kenduri pada 17 Disember tahun sekian, macam mana? Tok ayah pun berasa buka dia punya tengok air ni, ui pada tarikh sekian tak hujan gini-gini. Itu bahaya. Adapun arsalul falaki, ramalan cuaca tu dia tengok kepada apa yang ada di langit, awan nak mari. Itu dia panggil secara fizikal. Tapi yang tak bolehnya yang mengaku benda gaib. Satu hari saya pergi kenduri, musim tengkujuh, tak hujan. Kita dengar keluarga si pengantin bercakap, oh dia kata hebat sungguh Tok Roma tu. Ramalan dia, jangkaan dia jadi. Dia jangka tak hujan hari ni, tak hujan. Tengok, macamlah Tok Ayah ni tahu benda gaib. Sedangkan Allah Ta'ala nafi di sini, tak ada siapa dia tahu yunazzil ghaiz. Allah Ta'ala saja yang tahu bila ke tarikh tepat turun hujan, di mana turun hujan. Tiba-tiba kita percaya kepada bomo-bomo macam ni, kita mengatakan ini juga satu perbuatan yang memberi kesan kepada kepercayaan kita para jemaah sekalian. Jadi berhati-hati kita dengan perkara yang tersebut. Yang membezakan di antara ramalan cuaca, ramalan kaji cuaca dengan ramalan tok bomo menahan hujan, itu lain. Tak kena Allah SWT ni Tuhan uji. Tak hujan sungguh hari tu. Oh daripada dulu, kalau dulu 500 ni dah naik 5,000 tok bomo. Oh testimoni kata menjadi sungguh. Saya pun kalau awak nak kenduri musim tengkujuh, kita tanya bomo tu dulu. Nanti kalau cakap tak hujan lah tu. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala ni uji kita dengan ramalan tu jadi sekali, mungkin tak jadi 10 kali. Kita kena ingat. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah kata aku tahu apa yang ada dalam rahim ibu seorang kanak-kanak itu. La ya'lamu haqiqatahu illallah. Tapi hakikat sebenar kita tak tahu. Walaupun kita ada alat ultrasound yang boleh scan ada baby tak ada baby, sekurang-kurangnya kita tahulah ada baby, ada bayi dalam, ada janin dalam perut. Tapi azakarun am unsa, laki-laki ke perempuan? Oh tengok pula.
Saya rasa macam lelaki. Pergi bulan depan pula, tak jadilah. Macam perempuan pula. Saya baru ni balik klinik ni dah beli warna baju baby warna biru dah. Ingat laki-laki dah. Ni tukar-tukar pula, pergi balik warna pink pula. Bulan depan pergi, macam tak pasti pula lah. Tak boleh nak kata. Sebab benda tu Allah kata aku letak dalam rahim yang begitu kukuh. Sama ada orang ni warna putih ke warna hitam kita tak tahu. Walaupun ibu dengan ayah berwarna berbeza, contohnya lah kita kata, tapi tak tahu anak keluar nanti ikut ayah ke ikut mak, wallahu a'lam. Tak sama. Yang kita takut lagi, syaqiyun am sa'id. Ingat kan hadis ketika malaikat datang setelah umur budak ni 40. Malaikat datang, dia tanya, Allah Ta'ala akan bagi kepada situ, baru dia tahu laki-laki ke perempuan. Berapa umur dia akan, berapa dia punya panjang umur, rezeki dia luas ke sempit. Kemudian yang kita takut, syaqiyun am sa'id. Malaikat mintanya Allah, orang ni bahagia, baik ke tak baik, celaka ke bahagia. Itu yang takut. Mana Allah SWT bagi tahu orang ni dah disebut tentang keadaan dia. Jadi kita hanya bolehlah bila yang penting bagi kita, bila positif dah isteri ni mengandung, kita kena sedialah persiapan untuk nak sambut baby tu. Kita kena sedia duit siap untuk 2 ekor kambing. Mungkin laki-laki. Kalau perempuan, sembelih seekor lagi simpan untuk adik dia pula. Adik dia tak lama, setahun lebih lagi, mari seorang lagi. Adat katalah, kita tak kira lah yang luar daripada adat tu. Kena sedia 2. Kalau lah jangkaan ultrasound kata 2 orang kembar, sedia bajet untuk 4 ekor kambing lah. Mungkin laki-laki 2 kena ada. Ini yang tak tahan ya. Waktu hari 7, sepatutnya hari tu sembelih akikah. Bila kita pergi panggil ustaz agak semangat, mari suruh cukur kepala anak dia. Dia tak panggil cukur kepala, dia panggil cukur jambul. Bila kita pergi hari 7 jamu roti, gula ayam, kata mana kambing, tak sempat nak tangkap. Dia punya alasan cerdik. Kata awak ni nak dapat anak bukannya 7 hari, bukannya 9 hari, 9 bulan. Tak ada perancangan, tak ada strategi. Kita kata ini satu kepincangan yang berlaku. Kalau dia tak mampu sungguh, miskin, tak ada belanja, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi duitnya banyak, tidak kecaknaan bertanggungjawab kita kepada anak, yang hak anak itu tidak ditunaikan. Dia kata boleh hari lain, kita kata boleh selagi tak tunai. Tetapi hari yang paling afdal, yang terbaik, Yaumus Sabihi, pada hari 7. Kenapa kita nak cari hari raya Cina, hari tahun baru Cina, hari Depa Bali? Apa kena mengena anak kita dengan India, dengan Depa Bali, dengan Cina? Itu hari cuti tak? Ini hak anak. Hari cuti awak punya pasal, awak kerja. Itu tak ada kena mengena dengan anak kita, maka hak anak itu mesti ditunaikan. Baik. Itu dalam tajuk lain, tajuk itu. Itu tajuk Hakul Maulud. InsyaAllah kita ceramah lain pula. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut, kamu tak tahu maza taksibu pada. Tengok ayat. Wama tadri nafsun maza taksibu pada. Seorang tu tak tahu dia nak buat apa esok ni. Kalau kita rancang 10 tahun lagi tak tahu. Sama ada esok kita akan buat benda baik atau benda tak baik. Amalan kita mendekatkan diri kepada Allah ataupun tidak. Jadi kita tak tahu apa yang kita boleh buat besok. Kita buat perancangan banyak, tiba-tiba tak jadi. Berapa ramai orang yang merancang besok insya-Allah hari cuti, kita duk niat lepas solat subuh ni nak dengar kuliah. Lepas dengar kuliah pula kita nak baca zikir pagi. Lepas zikir pagi kita nak tunggu duha, sebab nak ambil pahala siapa dia solat subuh berjamaah. Kemudian dia tunggu sampai naik matahari. Kemudian selebih naik matahari syuruk kita tambah 15 minit. Hari ni 26 campur 15 jadi berapa? 41 kan? 41 kita boleh solat, boleh pahala sekian. Itu rancangan dalam kepala kita semalam malam tadi. Lepas subuh ini
Dengan kuliah pun tak sempat. Kawan cuik, mari kita ada hal. Masya Allah. Zikir pagi tak sempat juga. Nak tunggu duha pun sudah lari. Kita kata awal pagi kita sudah kecundang daripada apa yang kita rancang nak meraih pahala yang banyak. Lepas solat subuh je dah buka kelak bual. Kelak dia tak panggil kelak mengumpat, tapi kelak bincang isu semasa. Akhirnya runtuh semua apa yang kita berancang untuk meraih kebaikan, semuanya bertukar menjadi perkara yang tidak baik. Kita kata kita tak tahu apa yang kita boleh buat besok. Baik. Kalau macam ni tak usah buat rancangan. Tak ada perancangan 5 tahun, tak ada perancangan 10 tahun. Lah, Nabi SAW larang kita daripada tawakul. Apa nak tawakul? Tak buat perancangan. Tak boleh. Kalau kita kata di tangan kita ada pokok, kita tahu esok nak kiamat, pun diminta supaya ambil tanam lagi pokok itu, supaya kita ambil pahala menanam pokok, walaupun kita tahu pokok ini tak akan berbuah sebab besok sudah kiamat. Itu usaha kena ada, mana perancangan kena ada. Sebab itulah saya syorkan kita ahli-ahli ibadat ini, kita kena ada manajemen ibadat. Strategi kena ada. Bangun pukul 5 pagi, 5.30 pagi, pukul 6 pagi, berapa rakaat yang kita boleh tunaikan. Saya tak larat ustaz nak solat banyak-banyak. 3 rakaat witir, alhamdulillah, nikmat. 3 rakaat witir, nikmat. Tak dapat juga 1 rakaat lagi ni pun nikmat. Yang tak dapat juga, itu yang kita rasa nikmat, maknanya satu bencana bagi kita. Kemudian berapa kita boleh baca Quran, berapa kita boleh tadabbur Quran. Subhanallah. Kemudian selepas solat kita akan zikir pagi, dan kita akan habiskan masa sepagian kita ni dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar berapa ratus kali. Sebab kalau kita sudah masuk dalam strategi, sudah masuk dalam perancangan, insya-Allah banyak peratus yang terjadi. Tapi kalau langsung tak ada dalam kepala, bila orang tanya dah zikir hari ni? Belum. Apa nak buat? Macam baca cerita puasa 6 Syawal tu tak? Dah akhir Syawal tanya, berapa hari lagi? Tak ada dah, masih 6 hari lagi. Sebab rumah terbuka terlalu banyak. Jadi kita bagi peluang kepada kita. Baiklah. Yang terakhir dalam yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap diri dia tak tahu bumi mana kita akan mati. Tak tahu. Kita duduk sini. Kalau bumi kita nak mati di Mekah, ramai je pakcik-pakcik kita ni duduk Malaysia, sakit, tiba-tiba mengamuk, minta juga anak dia, aku nak pergi umrah, aku nak pergi umrah, nak pergi juga. Sampai anak dia kata, macam buang tabiat je orang tua ni. Jadi anak-anak yang lain pun ambil cuti, pergi sekali. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di Madinah, tak berapa hari dia sempat lagi pergi ziarah Masjid Nabi, pergi bagi salam pada Rasulullah SAW. Hari yang kedua tak ada lagi dah orang bawa masuk dia ke dalam masjid, dia tak boleh masuk lagi dah sebab sudah mati. Dia nak je, ada je cerita Allah Ta'ala akan jadikan dia pada sebab wa inna, dia kata apa ni, wa in kataballahu ajalahu fi mahallin. Kalau Tuhan tulis ajal orang ni di tempat ni, Allah Ta'ala letakkan dalam hati dia satu hajat, satu perkara, dia nak pergi situ. Walaupun tak ada dalam strategi pun nak pergi juga. Sebab apa? Sebab Allah dah tulis tempat mati dia di sini. Malaikat maut akan tunggu di tempat yang tersebut. Diceritakan dalam kitab tafsir ketika menceritakan ayat ini, dia kata zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dulu, tak dalam majlis Sulaiman ni, pembesar dia duduk sebelah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki duduk kat ujung tu, duduk jeling kat dia, sehingga dia takut. Kenapa dia ni kuat tengok aku ni, tengok ah. Jadi selepas ni dia bagi tahu Sulaiman, dia tu bahayalah, tengok aku kuat sangat. Jadi boleh tak kau hantar aku pergi ke negeri lain? Sulaiman kan dia ada jet dia tu, angin bawa pergi. Bila pergi-pergi, orang yang tunggu dia tengok dia tadi dengan pelik tadi ada kat situ. Rupanya yang tengok tadi malaikat maut. Dia bagi tahu kepada Sulaiman, kenapa kau tengok dia sepelik? Sulaiman tanya dia. Dia kata, aku heran, dalam senarai rekod aku, dia ni mati di pulau sana, jauh tu, tapi pagi ni dia ada kat sini. Itu aku pelik. Rupa-rupanya dia suruh Sulaiman hantar ke sana sebab malaikat maut dia tunggu sana. Wallahualam, itu cerita lah. Yang pentingnya
Kita tak tahu di mana bumi kita akan mati. Yang penting bagi kita, di mana saja kita mati, kita kena buat persiapan untuk mati. Itu yang sangat penting. Dengan kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, bersihkan diri kita daripada kotor dan maksiat, bersihkan harta benda kita daripada riba dan rasuah, bersihkan hati kita daripada hasad, dengki, dendam, riak dalam ibadat dan sebagainya, supaya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baiklah para jemaah sekalian, maka kata di para ulama tafsir, dia kata hadhil ayah, ayat ini, ayat yang kita tadabbur ini, dan seumpamanya ajma'al ulama, para ulama telah bersepakat mengatakan annaha akbaru wa'izin wa a'zamu zajirin, yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran ini nasihat yang paling besar dan peringatan yang paling kuat, supaya kita jadikan ayat ini ayat peringatan kepada kita, motivasi kepada kita bahawa kita duduk ini tahta muraqabatillah, kita duduk di bawah penjagaan, kawalan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil dalam bahasa ilmu tazkiyatun nafsi atau ilmu tasawuf, dia panggil muraqabah. Tuan-tuan tanda, ilmu muraqabah ni sangat penting. Sebab kalau kita tahu kita di bawah ilmu Allah, kita tahu Allah Ta'ala tahu semua apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita lakukan ini di bawah dicatat oleh para malaikat, sudah pasti kita tak akan berani nak buat benda yang tak baik. Kata di ahli motivasi, suratan amalan yang kita nak baca di depan Allah di akhirat esok, kitalah penulisnya. Tuan-tuan tulis kata-kata ini, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok depan Allah, kitalah penulis. Tuan-tuan nak baca apa di akhirat? Nak baca yang baik, tulislah yang baik. Nak baca yang tak baik, tulislah yang tak baik. Maka para ulama juga buat satu analogi bandingan, seorang raja yang zalim, safah, ramai ada orang yang dia pancung mati, tiba-tiba dia panggil kita duduk dalam majlis dia. Sebelah dia ada anak perempuan dia, ke isteri dia duduk situ. Dia kata, berani kau duduk jeling-jeling tengok ke anak raja tu, mau tahu dia ni seorang yang penumpah darah. Kita kata sudah tentu kita tak berani, sebab kita tahu dia garang, dia ganas, dia backing. Jadi kata di para ulama ini, kalau kamu sudah yakin, terdapat banyak dalam Al-Quran Allah Ta'ala tadi di akhir ayat, Allah Ta'ala alim, khabir, wallahu bikulli syai'in alim, wallahu bima ta'maluna khabir, ya'lamu ma tusirun. Semua Allah Ta'ala tahu. Tiba-tiba waktu kita nak buat maksiat, kita terlupa kepada ilmu Allah. Maka para jemaah sekalian, cukuplah apa yang kita belajar, nasihat daripada para ulama tafsir kepada kita dalam ayat tentang perkara ghaib ini. Yang kita nak perginya sifat al-ihsan. Kan waktu Nabi tak boleh bagi tahu bila kiamat, dia kata minta tanda. Kemudian dia tanya mal ihsan, apakah itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sembah Allah macam kita tengok Allah. Kalau kita tak boleh tengok, kita yakin Allah tengok kita. Ini dia panggil ilmu muraqabah, ilmu al-ihsan. Kalau ini terpasak dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan selamat di dunia. Sebab apa? Nak bagi rasuah tak boleh, nak ambil riba tak boleh, nak mengutuk orang pun tak boleh, sebab Tuhan dengar. Nak apa saja benda maksiat kita tak boleh buat, sebab kita yakin, kita percaya, kita menjiwai, kita semua duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Jadi ketika itu bila kita buat ibadat, kita ikhlaskan ibadat, sebab kita tahu. Kalau manusia tak tahu, Allah tahu. Ini kadang-kadang kita bimbang bila nak bagi sedekah, wartawan datang tak? Ahli-ahli Facebook ada mari ke? Live kita nak sedekah, sebab bimbang takut orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tu manusia tak tahu, Allah tahu. Kalau manusia tak tahu, tak catat, malaikat catat. Jadi inilah tadabbur kita pada pagi ini. Nasihat yang daripada Syekh Muhammadul Amin As-Shanqiti dalam tafsirnya cukup menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perjalanan hidup kita menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akhiri dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.